Okey, kita sambung dari bahagian 1. Saya akan terangkan aspek semantik yang seterusnya. Jom kita mulakan. Tentu anda masih ingat, dalam bahagian 1 saya ada menyebut tentang proses padanan, ya. Jadi untuk bahagian seterusnya, proses padanan ini juga samalah maksudnya dengan kita melihat apakah hubungan perkataan dengan makna. Maksudnya di sini ialah di dalam minda kita, di dalam fikiran kita terlalu banyak perkataan yang kita dah terima dari kita kecil lagi sehinggalah sekarang. Sama juga seperti kamus. Kamus mengandungi jutaan perkataan. Jadi sebenarnya penggubal bahasa telah mengelompokkan perkataan-perkataan yang banyak tadi di dalam satu proses yang kita kenali sebagai proses padanan. Ya. Jadi proses padanan itulah yang ada 4 yang anda lihat pada paparan ini, iaitu sinonim, antonim, hiponim dan homonim. Dan jangan lupa di dalam homonim kita juga akan melihat polisim dan juga homograf. Sila ingat, apa yang kita akan belajar sekarang ialah kita akan melihat apakah hubungan antara perkataan-perkataan yang telah dikelompokkan di dalam kategori sinonim, antonim, hiponim dan homonim ini di dalam kita mengenal pasti makna. Jadi saya akan terangkan selepas ini. Saya sangat percaya yang anda telah terbiasa dengan istilah sinonim yang anda telah belajar sejak dari sekolah rendah lagi. Jadi apabila pergi ke peringkat yang lebih tinggi, anda akan faham dan mesti jelas bahawasanya dalam penulisan, dalam ujaran, sinonim ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menunjukkan pemerkasaan bahasa dan juga kayanya bahasa kita untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan perkataan-perkataan lain yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Jadi sinonim itu ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Melalui contoh yang diberikan, saya ingin menyampaikan bahawa seseorang pengguna bahasa mestilah mampu menggunakan perkataan-perkataan lain yang sama maksudnya. Jadi di sini akan menunjukkan kepelbagaian perkataan yang boleh digunakan untuk menyampaikan satu maksud. Jadi kepada pelajar linguistik, anda mesti jelas di sini bahawa apabila kita bijak menggunakan perkataan-perkataan lain yang sama maksudnya, di sini anda menunjukkan bahawa anda berupaya menggunakan pelbagai perkataan untuk menyampaikan maksud tadi dan juga kayanya kosakata dan juga perbendaharaan kata yang anda miliki. Contohnya, kita tidak boleh hanya menggambarkan kenderaan kereta tu, hanya kita gunakan saja perkataan kereta sahaja. Sedangkan ada perkataan-perkataan lain yang kita boleh gunakan sinonim dengan kereta, seperti pengangkutan, ya, seperti kenderaan, ya, sama juga dengan motorkar. Bagaimana pula kita nak gambarkan perkataan sejuk? Ada lagi perkataan lain seperti dingin, ya, perkataan seperti suka kita boleh gunakan perkataan seerti yang lain seperti gemar, sama juga ganggu, ada perkataan lain kacau, lupus, perkataan lainnya ialah luput. Di sinilah maksud sinonim tu ialah kita mempelbagaikan perkataan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Kepentingannya sangat jelas di sini untuk memperkaya perkataan, memperkaya bahasa melalui penggunaan perkataan-perkataan yang sinonim. Dalam paparan yang berikutnya, saya akan terangkan betapa pentingnya untuk kita mengenali makna dengan lebih jelas. Pendek kata, makna literal sesebuah morfologi. Okey, apabila kita bercakap tentang sinonim, kita nak guna sinonim di dalam penulisan kita. Maknanya kita nak tunjukkan kepelbagaian perkataan yang boleh menyerlahkan makna satu makna, ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini yang saya dah beri di sini, wanita, gadis, hangat, panas. Cuba anda fikir, adakah perkataan-perkataan ini
benar-benar bersinonim dari segi maknanya yang sebenar. Cuba fikir. Okey. Jadi saya nak nyatakan di sini yang perlu diingat kepada semua pelajar, tidak semua perkataan yang kita boleh nampak maknanya hampir sama tetapi dia boleh berkongsi dalam sintaksis yang sama. Apa maksudnya? Okey, contohnya wanita dan gadis memang merujuk kepada perempuan, seorang perempuan. Tetapi maksud wanita ialah mungkin perempuan yang agak berusia, sudah berkahwin dan mempunyai anak. Tetapi berbeza dengan gadis, ia juga perempuan tetapi belum berkahwin dan juga seorang perempuan muda. Bagaimana kita boleh gunakan perkataan ini untuk membawa maksud sama? Jadi, di sinilah peranan sinonim. Okey, peranan sinonim mestilah digunakan secara sebaik-baiknya mengikut makna yang literal yang ada diberikan di dalam kamus. Okey, bagaimana dengan perkataan hangat dan juga panas? Adakah hangat sesuai untuk makanan? Makanan yang baru dimasak itu hangat. Sebenarnya tidak sesuai. Okey, untuk makanan kita lebih sesuai gunakan makanan yang baru dimasak itu masih panas. Ya, tepat. Penggunaannya tepat. Tapi kalau kita lihat makna literal bagi hangat ni mungkin sesuatu yang bersifat tidak nampak seperti berita, isu, itu lebih sesuai kita gunakan perkataan hangat. Jadi apa yang saya ingin disampaikan di sini, kesukaran untuk kita mengenal pasti makna yang sebenar itu sebenarnya boleh diatasi dengan cara kita sentiasa merujuk kamus. Kamus apa pelajar? Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kerana di situlah makna literal yang boleh membantu kita mencari makna yang sebenar untuk perkataan, terutamanya perkataan-perkataan yang bersifat sinonim. Untuk proses padanan makna yang berikutnya iaitu antonim. Antonim ini berlawanan dengan sinonim. Ya, maksudnya ialah antonim ialah perkataan yang sifatnya berlawanan makna. Ya, contohnya perkataan tinggi lawannya ialah rendah, kurus lawannya gemuk. Ya, banyak lagi perkataan yang mempunyai maksud yang bertentangan. Okey. Jadi dalam penulisan, bilakah masanya kita gunakan antonim? Antonim digunakan apabila kita nak menunjukkan perbandingan. Selalunya kita ingin menggambarkan perbezaan antara satu keadaan A dengan keadaan B. Orang A dengan orang B. Zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Jadi, antonimlah yang paling sesuai kita gunakan. Ya, okey. Kita beralih kepada proses padanan makna yang ketiga iaitu hiponim. Jadi apakah maksud hiponim? Hiponim merupakan kata umum, sebuah kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah perkataan yang umum dan mempunyai lingkungan atau anggotanya yang terdiri daripada kata yang sama. Baik ya, saya ingin jelaskan apa kegunaan hiponim dalam penulisan ya. Okey, begini, jika kita ingin memperkatakan sesuatu perkara, okey, pastikan kita kaitkan dengan perkataan-perkataan yang ada kaitan ataupun ada hubungan dengan perkara tersebut. Saya dah menyebut tadi maksud hiponim lebih menjurus kepada perkataan yang dalam kelompok kekeluargaan perkataan itu.
ada perkataan ataupun ada morfologi yang dikelompokkan dalam keluarganya sendiri. Misal kata, jika kita memperkatakan tentang vaksin misalnya. Jadi, yang berkaitan dengan vaksin tentulah virus, tentulah penyakit, tentulah dos, tentulah suntikan. Itulah perkataan-perkataan yang berkait dan ada hubungan dengan perkataan vaksin. Okey, contoh yang paling mudah. Sekiranya kita memperkatakan ataupun ingin menulis, membuat penulisan berkenaan dengan haiwan, misalnya ialah burung. Okey, seperti yang anda nampak dalam paparan ini, contoh burung yang diberikan di sini seperti kenari, bayan, tempua, kakak tua, merpati dan belatuk. Burung digambarkan di dalam keluarganya sangat banyak kategori burung. Jadi jika kita memasukkan perihal burung termasuklah di dalamnya serangga, mungkin tidak tepat untuk memperkatakan ciri-ciri ataupun sifat-sifat burung misalnya. Kerana serangga dan burung tiada kaitannya di situ. Jadi dalam kelompok sesuatu perkataan, ada perkataan-perkataan lain yang boleh diletakkan di dalam kelompok yang sama ataupun di dalam keluarganya. Baik, pelajar semua, ada satu keadaan apabila kita menulis ataupun kita bercakap. Saya harap anda perasan dengan keadaan ini. Satu perkataan kita sebut sama, kemudian kita eja pun sama. Tetapi kalau kita lihat di dalam kamus, perkataan itu mempunyai makna yang banyak dan makna-makna daripada perkataan itu pula berbeza ataupun tiada kaitan. Saya nak nyatakan di sini keadaan itu dipanggil proses padanan makna homonim. Kita panggil keadaan itu sebagai homonim. Jadi apakah homonim? Homonim ialah sekumpulan perkataan yang berkongsi ejaan dan sebutan yang sama. Ejaan dan sebutan yang sama, tetapi makna yang berbeza-beza. Jadi selalunya perkataan tadi bukan berasal daripada punca yang sama. Itulah homonim. Dan saya akan terangkan contoh-contohnya seperti berikut. Saya akan memberikan satu contoh yang menunjukkan homonim, iaitu perkataan buku. Di sini seperti yang anda lihat ada 5 contoh makna bagi perkataan buku. Okey, makna yang pertama ialah menunjukkan tempat pertemuan dua ruas yang boleh kita katakan terdapat pada buluh atau tebu. Makna yang kedua bagi perkataan buku sudah tentu berbeza maksudnya kalau anda lihat dalam paparan ini. Okey, makna yang kedua ialah sendi jari tangan atau sebagainya. Kita dapati bahawa maksud buku yang pertama, tempat pertemuan dua ruas buluh atau tebu, maksudnya bertentangan dengan maksud yang kedua, iaitu sendi pada jari tangan. Itulah dikatakan sebagai perbezaan maksud daripada satu perkataan. Kita lihat pula maksud buku untuk yang ketiga. Adakah kita lihat, adakah mempunyai maksud yang berkaitan antara maksud yang pertama dengan yang kedua? Okey, maksud buku yang ketiga ialah kitab ataupun bahan bacaan. Okey, jelas di sini anda boleh nampak makna pertama, makna kedua dan makna ketiga tiada kaitan. Akhir sekali untuk maksud yang keempat dan yang kelima menunjukkan perbezaan juga. Maksud yang keempat ialah bongkah kecil-kecil dan maksud yang kelima ialah penjodoh bilangan. Akhirnya saya boleh simpulkan di sini, homonim memperlihatkan satu perkataan tetapi membawa maksud yang berbeza-beza. Jadi pelajar perlu hati-hati menggunakan perkataan buku. Misalnya dalam penjodoh bilangan, pastikan anda menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai seperti sebuku roti, sebuku sabun.
Okey, itu lebih tepat lagi kalau kita nak gunakan dalam sintaksis. Berbeza dengan kitab, kita boleh jelas kat situ buku ataupun bahan-bahan bacaan seperti buku sejarah, buku geografi, buku sains, kita boleh jelas di sini maknanya merujuk kepada bahan bacaan. Jadi harap jelas maksud homonim dan penggunaannya di dalam sintaksis. Kita masih lagi berada dalam proses padanan makna homonim, tetapi di bawah homonim ini terbahagi pula kepada dua, iaitu polisim dan juga homograf. Berbeza dengan homonim, iaitu satu perkataan ada banyak makna dan makna-makna itu tidak berkaitan. Berbeza dengan polisim, satu perkataan ada banyak makna dan makna-makna itu pula berkait antara satu sama lain. Anda boleh lihat contoh yang berikutnya. Melalui paparan, anda boleh nampak 3 contoh perkataan. Okey, tentu anda boleh nampak kan? Perkataan-perkataan yang ada di sini menerbitkan pelbagai makna. Tapi kalau kita lihat, makna-makna semacam ada perkaitan antara satu sama lain, ya. Kita lihat satu contoh di sini ialah perkataan ataupun morfologi sayang. Merujuk kepada epitomologi yang sama dalam kekeluargaan yang sama, iaitu satu sifat dalam hati manusia. Makna-makna wujud di sini seperti berkait, ya. Contohnya kasih, kalau kita lihat makna kasih itu sendiri juga khusus kepada sifat dalam hati manusia. Okey, bagaimana dengan contoh makna yang kedua, ketiga dan keempat? Kesemuanya menunjukkan persamaan, iaitu persamaan sifat dalam hati manusia. Inilah yang saya katakan sebagai polisim, iaitu proses padanan makna satu perkataan yang mewujudkan banyak makna dan makna-makna itu berkait, ya. Sangat berbeza dengan homonim, makna-makna yang wujud tidak berkait antara satu sama lain. Selain pada polisim, kita akan lihat juga homograf, iaitu di bawah keluarga homonim. Okey, bahasa Melayu juga ada keunikannya, ya pelajar semua, ya. Okey, boleh dikatakan keunikan bahasa Melayu juga terletak kepada perkataan-perkataan yang wujud. Kita menyebut dan mengejennya sama tetapi maknanya berbeza. Okey, di sinilah yang kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan homograf. Okey, apa sebenarnya homograf? Homograf ialah perkataan yang mempunyai kesamaan bentuk ejaan. Bentuk ejaan sama tetapi tidak sama dari segi sebutan dan makna. Okey. Bentuk ejaan sama tetapi makna dan juga sebutan berbeza. Perkataan-perkataan yang dikategorikan sebagai homograf mempunyai kesamaan bentuk ejaan tetapi tidak sama dari segi sebutan dan makna. Itulah maksudnya homograf. Kita akan lihat contoh yang berikutnya. Proses padanan makna bagi homograf sebenarnya sangat penting dalam sebutan, okey, dalam lisan kita. Jika kita salah menyebut cara menyebut, maknanya akan berbeza. Contohnya perang dengan perang. Perang bermaksud lain, perang maksudnya lain. Perang maksudnya ialah perbuatan kita menyerang ataupun menimbulkan perang. Berbeza dengan perang lebih kepada warna. Okey, bagaimana dengan semak dengan semak? Kedua-duanya mempunyai maksud yang sama. Jadi sebab itu saya kata peranan untuk homograf ni lebih kepada aspek sebutan kerana kedua-duanya mempunyai makna yang berbeza. Okey, sekarang anda boleh lihat contoh-contoh lain bagi homograf. Di sini ada 6 contoh, tapi satu perkataan akan menerbitkan dua bunyi yang berbeza ataupun dua sebutan yang berbeza dan
dua makna yang berbeza juga. Sekarang saya bantu anda untuk menyebut setiap satu morfologi ini. Yang pertama, bela, bela. Dua, rendang, rendang. Tiga, serak, serak. Empat, kepak, kepak. Lima, selak, selak. Dan yang keenam, tegar, tegar. Jadi itulah sebutan bagi keenam-enam contoh homograf ini. Harap anda jelas dengan contoh-contoh yang telah diberikan. Kita sambung ke bahagian yang ketiga.